Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-puan yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kami faham dengan baik urusan agama kami. Juga moga-moga Allah kurniakan akhlak yang mulia kepada kita semua sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah 2 kali sebulan, yang mana kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Cetakan baru kita sampai ke muka surat 81. Masih lagi dalam bab yang ke-6 berkaitan tentang sumber hukum syarak. Sumber hukum syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Ustaz Muhadhir masukkan kerana telah ada kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam. Mereka menyangkakan bahawa sumber hukum Islam ini hanya Quran dan Sunnah sahaja. Maka keluarlah kata-kata, misalnya dia kata, ini tak ada dalam Quran hadis ni. Ya, ini hanya ulama' saja yang letak ni. Jadi, Ustaz Mahathir masukkan, moga-moga orang faham, masyarakat Islam faham, memang Quran dan Sunnah itu sumber hukum syarak yang utama, tidak dinafikan. Tetapi Al-Quran dan Sunnah juga menunjukkan kepada kita sumber-sumber hukum yang lain. Seperti yang kita telah bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, ijma', kesepakatan para ulama' adalah sumber hukum. Qiyas, kita buat analogi ataupun ulama' buat analogi antara dua perkara. Satu yang ada dalil dalam Quran hadis, sementara yang satu lagi tidak ada dalil. Lalu mereka dapati yang tak ada dalil tu sama sahaja asas hukumnya dengan yang ada dalil. Jadi disamakan juga hukum. Saya selalu bagi contoh, hukum minum air ketum yang diperam, yang diproses, campur macam-macam lah, obat nyamuk dan sebagainya, menyebabkan kalau orang minum tu jadi mabuk, jadi hilang akal. Itu tidak ada dalil. Apa hukum minum air ketum dalam Quran hadis memang tak ada. Tak ada sebut pun tentang air ketum. Tetapi didapati ada persamaan dengan minum arak. Arak khamar ataupun wine dibuat daripada perahan anggur. Lalu asas yang sama adalah sama-sama memabukkan. Jadi sebagaimana arak itu, wine itu hukumnya haram diminum,
maka yang sama asas hukumnya seperti air ketum tadi, ataupun ada satu minuman dipanggil nabis, dibuat daripada buah tamar, juga akan menghilangkan akal bila diperang, maka itu kesemuanya hukumnya adalah haram. Kemudian kita cerita tentang masalih mursalah, kebaikan-kebaikan yang terputus dari dalil. Dia ada kebaikan yang diiktiraf oleh syarak, seperti jual beli. Jual beli ada kebaikan, itu aktiviti ekonomi kan berputar atas jual beli. Dan memang syarak iktiraf. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada juga perkara-perkara yang ada masalah, yang ada kebaikan, tetapi dibatalkan, tidak diiktiraf, bahkan diharamkan dalam syariat, seperti minum arak dan juga berjudi. Kebaikan daripada minum arak dan judi disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Beritahu kepada yang bertanya itu, pada kedua-duanya, yakni pada minum arak dan juga berjudi itu, ada keburukan yang besar dan ada manfaat untuk manusia. Saya pernah sebut kalaulah satu orang tu alang-alang dia rasa nak masuk neraka dengan sebab berjudi, jangan berjudi, jangan main judi, jadi tokey judi. Sebab jadi tokey judi manfaat besar. Orang yang berjudi ramai yang jadi miskin papa kedana, jadi ketagih dengan judi, menang sekali-sekala, kalah memanjang. Tapi yang jadi tokey judi mana ada miskin. Jadi antara orang yang terkaya itu kan tokey judi. Ada manfaat dari segi ekonominya. Kemudian minum arak, mungkin orang tu dapat release tension, dapat rasa badan tu sesegar dan sebagainya. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan daripada arak dan judi ini lebih besar daripada kebaikan dia. Maka dibatalkan, diharamkan walaupun ada kebaikan. Tapi di tengah-tengah tu ada kebaikan-kebaikan yang tidak ada dalil khusus yang mengatakan boleh atau mengatakan tak boleh. Contoh misalnya bersalam selepas setiap kali solat. Ini amalan biasa dalam masyarakat kita. Lepas solat je kita salam. Pernah para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahawa amalan bersalam lepas solat ni sebenarnya adalah perkara baru. Maknanya di zaman salaf, di zaman generasi awal mereka tidak amalkan. Ini namanya bid'ah. Tetapi bid'ah bukan hukum. Ada setengah orang sekarang bila sebut bid'ah, dia automatik mengkaitkan dengan haram. Memang kalau ada kalanya sebut bid'ah itu bermaksud bid'ah yang tak baik. Tapi secara teknikal, bid'ah itu bukan hukum. Dia hanya istilah menunjukkan benda itu baru. Dulu tak ada. Jadi hukumnya apa? Nak tetapkan hukum, kena tengok dalil. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala sebagai seorang ulama yang besar yang menghafal ratusan ribu hadis, yang menghafal Al-Quran, yang memahami kaedah mengeluarkan hukum, yang mahir dalam pelbagai cabang ilmu bahasa Arab dan sebagainya, Al-Imam Nawawi tidak jumpa dalil yang secara khusus menyuruh umat Islam tu bersalam lepas solat. Kalau secara umum ada, kita disuruh bersalam tu ada. Tetapi secara khusus lepas solat hendaklah kamu bersalam, itu tidak ada. Kalau ada dalil yang menyuruh, kemungkinan wajib ataupun paling-paling tidak sunat. Sebab suruh ni ada yang mesti buat, ada suruh yang digalakkan buat. Jadi kalau diwajibkan buat tu, tak buat berdosa. Kalau yang disunatkan, tak buat pun tidak berdosa. Tapi kalau buat dapat pahala. Cari juga dalil, tak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang secara khusus mengatakan kamu hendaklah bersalam-salaman kecuali lepas solat, itu jangan salam. Tak ada. Kalaulah ada dalil yang melarang, paling tidak hukumnya makruh. Makruh ataupun boleh jadi haram kalau dilarang. Jadi tidak ada dalil yang menyuruh tenafilah wajib dan sunat. Tidak ada dalil yang melarang tenafilah haram dan makruh. Dah 4 hukum tenafi. Hukum syarak ada 5. Yang taklifi. Satu lagi namanya harus. Mubah. Maka itulah Imam Nawawi mengatakan,
Bersalam lepas solat ini bid'ah, perkara baharu, tetapi perkara baharu yang harus, yang boleh dilakukan. Daripada sudut itu, daripada sudut lain, dia masalah yang mursalah. Bersalam ni ada kebaikan. Dia mengelakkan silaturahim, menghilangkan rasa marah, bermusuhan. Tapi tidak ada dalil khusus menyuruh atau melarang untuk bersalam lepas solat, maka itu namanya masalah mursalah daripada sudut itu. Kemudian dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan saddu zara'i, menyekat jalan yang boleh membawa kepada kemaksiatan. Asalnya benda tu tidak haram, tapi dalam keadaan tertentu dia boleh membawa kepada perkara yang haram. Kalau masih ingat contoh yang kita berikan baru minggu lepas, iaitu menjual senjata. Kita tak bercakap tentang undang-undang negara. Undang-undang negara tu ada peraturannya. Tak boleh milik senjata kecuali ada lesen, ada gini-gini. Tapi secara umum hukum syarak, orang yang buat senjata, dia adalah pemilik senjata tu. Oleh itu dia sebagai pemilik, dia berhak untuk jual kepada orang lain. Boleh, sebab milik dia. Tetapi dalam keadaan berlaku misalnya, kita kata dalam istilah sekarang ni, civil war, perang saudara. Sesama orang Islam, dua puak bertelagah sehingga saling bunuh-membunuh antara satu sama lain. Ketika itu menjual senjata kepada mereka, dua kumpulan ini adalah menjadi zari'ah, menjadi jalan untuk melakukan perkara yang haram. Makanya jual senjata kepada dua kumpulan yang sedang bertelagah ini diharamkan atas dasar dipanggil saddu zari'ah, sekat jalan, walaupun asalnya tidak haram. Ataupun menjual anggur kepada orang yang memang diketahui dia nak gunakan anggur tu untuk buat arak. Kalau tak diketahui, dalam mazhab kita masih boleh. Walaupun ada kemungkinan dia buat arak, tapi kita tak tahu dia nak buat arak atau dia nak makan macam itu, masih boleh. Tapi kalau memang dah confirm dia tu memang kilang arak dan dia nak beli satu jumlah yang besar untuk ditukar, diproses jadi arak, maka walaupun asal menjual anggur tu harus, anggur tu milik kita, kita boleh jual. Tapi oleh kerana ia membawa kepada yang haram, maka dia menjadi haram. Ini contoh saddu zara'i. Jadi hari ini kita pergi kepada yang seterusnya. Saya mulai dengan apa yang dinamakan sebagai uruf. Mungkin dalam bahasa Melayu kita panggil adat. Al-adatu muhakkamah. Adat ni juga diambil sebagai panduan hukum. Orang kata, kita kena dahulukan agama berbanding dengan adat. Betul Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah adat yang tidak bercanggah dengan syarak. Dia ada syarat-syarat dia. Uruf ni dari segi bahasa adalah sesuatu yang masyarakat dah biasa melakukannya, baik daripada sudut perkataan maupun daripada sudut perbuatan. Itu maksud uruf kebiasaan, something yang customary yang memang dah biasa orang buat macam itu. Dan uruf ini juga boleh diistilahkan sebagai adat Jadi uruf boleh jadi perkataan, boleh jadi perbuatan. Can be words, can be practice. Dan dia boleh jadi uruf yang umum, maknanya semua pun masyarakat macam itu. Ataupun uruf yang khas, maknanya dalam profession tertentu atau kumpulan tertentu, itu uruf dia. Sebagai contoh lah sebagai contoh. Jadi saya nak tanya, saya pun tak pasti sebenarnya. Kalau orang biasa, orang awam macam saya, bukan orang dalam pasukan keselamatan, saya pergi kedai jahit, saya tempah baju macam tuan-tuan pakai ni, exactly lah dengan logo apa semua, dengan nombor, saya letak nombor, dan saya pakai ke sana kemari, salah tak? Dari undang-undang. Salah kan? Dia dianggap menyamar kan? Impersonating kan? Kesalahan menyamar. Walaupun asalnya tak salah. Saya guna duit saya sendiri, saya upah tukang jahit, saya bayar, saya punya baju, saya punya pasal lah nak pakai. Asalnya macam tu. Tapi uruf dah merubah. Kerana pakaian macam ni secara urufnya, uruf khasnya hanya dipakai oleh pasukan keselamatan.
Jadi kalau saya pakai, saya seolah-olah sedang menipu orang. Tapi bukan dengan percakapan, dengan perbuatan saya. Dengan saya memakai baju itu, orang ingat saya polis. Ataupun saya pergi ke hospital, saya pakai macam doktor. Padahal dari segi asal hukum, apa salah? Saya pakai baju warna putih. Saya pun beli stetoskop sendiri, bukan saya curi doktor punya. Saya beli sendiri, saya sangkut kat leher. Kesalahannya, oleh kerana dah jadi uruf khas. Dah jadi satu customary practice secara khusus, pakaian macam tu hanya dipakai oleh doktor. Jadi bila saya pakai, orang sangkakan saya doktor. Jadi secara tak langsung saya telah melakukan satu bentuk penipuan dengan perbuatan. Jadi ini sebagai contoh yang dikatakan uruf khas, ya. Satu kebiasaan tapi khusus untuk kumpulan tertentu sahaja. Dan ada antara uruf ini adalah uruf yang boleh diambil kira, dipanggil uruf yang sahih, dan ada juga uruf yang tidak boleh diambil kira, dipanggil uruf yang fasid, ya. Dah biasa dah orang buat macam ni kan, kalau celebrate birthday, buat parti, buat hidang minuman keras misalnya. Memang kita biasa macam tu, tuan. Tak boleh. Kerana itu uruf yang fasid, yang rosak. Jadi tak semua uruf ni boleh dijadikan sumber hukum. Kena tengok dahulu dia uruf yang sahih, yang boleh diambil kira oleh syarak, ataupun uruf yang fasid, yang tidak diambil kira. Baik. Ada juga uruf secara perbuatan. Sebagai contoh, jual beli secara tidak ada ijab dan qabul. So, asalnya kita tak boleh ambil harta orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sebahagian yang lain secara batil. Nak makan juga boleh. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Nak makan juga harta orang lain boleh, iaitu dengan cara jual beli yang ada mutual consent. Penjual redha nak jual, pembeli redha nak beli. Masa tu boleh. Asalnya nasi goreng tu makcik warung tu punya. Duit kita punya. Makcik warung tu teringin duit kita. Kita teringin nak makan nasi goreng dia. So, tukar. Bayar duit, ambil nasi goreng. Yang tu boleh. Ya? Tapi nak tahu kata redha tak redha tu, asalnya kena dituturkan. Kerana redha tu kan benda dalam hati. Benda dalam hati kalau tak cakap, mana orang tahu. Misalnya, kita tengok ada handphone kawan kita atas meja. Kita pun tengok, berkenan pula handphone dia. Kita pun ambil, letak duit 300 kat dia. Okay, jadi lah. Okay, jadi apa? Kita mungkin redha nak beli dengan harga 300. Kawan tu tak redha nak jual. Sebab dia masih sayang baru beli, ataupun harga sepatutnya paling tidak 1000 lebih. Ya. Jadi, dia kena ucap dahulu. Saya beli telefon ni dengan harga 300. Uish, 300. Murah sangat bang. Kalau bang nak, saya tolak 900 lah paling kurang. 800 lah. Saya tak cukup duit. Okeylah, kawan punya pasal. Aku jualkan kau 800. Nak ambil. Tu boleh. Sebab dah dituturkan keredaan tu. Jadi asalnya ikut mazhab atau hukum dalam mazhab Syafi'i, tak sah jual beli kalau tak ada ijab qabul. Sebab tu kalau kita perasan orang tu dahulu belikan ke beli sayur, dia akan cakap, saya jual saya beli. Itu ijab qabul lah tu. Nak memastikan keredaan tu diungkapkan. Sebab benda tu dalam hati. Kena ungkap baru tahu. Tetapi dari segi kebiasaan, kalau satu orang dia masuk dalam kedai, katakan dia masuk dalam 7-Eleven, dia ambil sebuku roti gardenia, ya. Lalu dia letak atas kaunter dan dia bagi duit. Jadi penjaga kaunter tu ambil duit dia, bagi baki, letak roti dalam plastik, bagi kat dia. Tak ada ucap apa-apa. Yang beli roti tak cakap saya beli, yang bagi roti pun tak cakap saya jual. Agak-agak sah tak jual beli? Kalau strictly technical, tak sah lah. Sebab tak ada ijab qabul. Tapi uruf, kebiasaannya, kalau dah macam itulah perbuatan, makna dah saling redha meredai. Bahkan kita tak tergambarkan, lepas orang tu, dia dah bayar duit, dah buat keluar roti, dia patah balik. Pulang balik duit saya sebenarnya tak redha nak beli roti. Ya betul abang ni, kau tak redha beli roti, yang kau susah-susah ambil roti letak kat kaunter bagi duit, kenapa? Kan? Ataupun misalnya
Hamba Allah tu dah nak start enjin kereta, orang kedai pula kejar. Bang, pulang balik roti kami. Kami tak reda nak jual roti tu kat abang. Dah, kalau tak reda tadi kenapa ambil duit saya? Ambil roti tahu dalam plastik bagi kat saya, kenapa? Jadi uruf tu diambil kira untuk mengatakan jual beli tu sah. Dipanggil bai' al-mu'atah, ya. Jual beli secara unjuk berunjuk. Okey. Nothing is spoken. Langsung tak cakap apa-apa. Tetapi perbuatan itu dari segi uruf, dari segi kebiasaannya menunjukkan kepada telah berlakunya ridha, maka kepada ketika itu sah jual beli itu diambil berdasarkan uruf. Baik. Apa lagi? Misalnya masuk toilet yang berbayar. Okey, bila kita masuk toilet yang berbayar, agak-agak itu akad apa tu? Kontrak apa tu? Rahan, jual beli, sewa menyewa, partnership. Akad apa tu? Jual beli taklah kot. Takkan kita beli tandas tu. Takkan nak guna buang air je. Ya. Itu namanya akad sewaan. Betul kan? Sewa ni kan kita bayar untuk dapat manfaat. Macam kita sewa kereta. Sewa kereta kita boleh guna kereta dalam tempoh sewaan. Kita sewa kereta seminggu. Walaupun bukan kereta kita, kita berhak guna sebab kita dah sewa. Tapi kalau lepas seminggu, kena pulang balik. Sebab kereta itu bukan kita punya. Lain kalau kita beli. Kita beli kereta, terpulang lah. Nak guna, tak nak guna, hak kita. Sebab kita dah beli kereta. Jadi macam kita guna tandas dan kita bayar katakan 50 sen. Kalau kat KLCC ada yang RM2 kan. Tandas yang agak kelas sikit RM2. Tapi perasan tak, bila kita bayar 50 sen atau RM2, kita tak ada kontrak pun. Kau nak duduk lama mana dalam tandas ni? Kau nak guna air banyak mana? Kalau ikut asalnya, sewa beli, apa yang disewa tu kena jelas. Macam kita sewa rumah. Kan? Kau sewa bilik, kau sewa rumah, kena jelas. Kau nak sewa lama mana? Setahun? 6 bulan? 3 bulan? Kan dia kena tepat macam itu. Tapi bila kita sewa tandas, mana ada? Tak ada ditetapkan nak duduk 10 minit ke, setengah jam ke, sejam ke, tak ada. Nak guna air banyak mana? Sebeldi ke, setengah beldi ke? Ya. Tak ada. Tapi oleh kerana dah jadi uruf, dah jadi kebiasaan, orang dalam kontrak sewa tandas ni, dia dah ada keredaan. Ikutlah, kau perlu nak guna banyak mana, gunalah. Kau perlu nak duduk lama mana, duduklah. Yang orang yang bayar pun tak apalah, aku bayar 50 sen ni, walaupun aku hanya nak masuk sekejap, guna air sikit je, aku dah reda bayar. Jadi, oleh kerana dah ada kebiasaan macam itu, maka dianggap sah, ya, walaupun kalau ikut strictly technical, tidak sah. Ya. Okey, apa lagi? Okay. Ya. Jualan online tu ada ijab kabul. Tapi bukan dengan percakapan lah. Okey, saya terangkan ya. Kalau ijab kabul dengan kita kata saya jual, saya beli, memang tak berlaku. Jangan kata Shopee ya. Apa ni, vending machine pun tak ada. Saya jual, saya beli. Kita pun seriau juga dah tengah malam. Masuk-masuk duit sekali dengar saya jual. Lain macam mesin ni kan. Jadi the fact that orang tu letak mesin dia dekat situ dengan kemudahan pembayaran dan sebagainya, dia telah ijab, dia telah offer, dan offer dia tu berpanjangan. Okey. Kecuali dia dah tak nak, dia dah tutup, dah angkut mesin dia, atau dia off, atau dia kata mesin ni tak guna ke apa kan. Tapi as long as dia readykan mesin itu, dia sedang ijab dengan perbuatan lah. Kemudian bila kita masukkan shilling dalam tu ataupun duit dalam tu dalam jumlah yang mencukupi ataupun jumlah yang lebih tapi akan ada baki nanti, kita dah redha nak beli, itu qabul dia. Jadi ijab qabul tu ini namanya uruf lah. Dah jadi kebiasaan bila vending machine, ijab qabulnya hanya dengan perbuatan. Perbuatan menyediakan mesin dan perbuatan memasukkan duit. Tak ada kata nak kena tunggu mana tuan dia aku nak ijab qabul ni kan. Oh baik tak payah taruh mesin kalau nak letak orang kat situ. Sama juga macam Shopee ya. Shopee ni dia gunakan platform yang mana kita boleh communicate dengan seller menggunakan platform.
Istilah kita macam biasa. Platform yang biasa apa? Market lah. Pasar. Pergi pasar tu platform. Macam-macam orang jual barang. Kita tengok, kita berkenan. Tanya pula orang sebelah, kau biasa beli kat sini tak? Sini okey. Segar ikan dia. Tu review lah namanya tu. Tapi tanya orang sebelah lah. Kita pun, saya nak berapa kilo, dia pun timbang. Jadi itu platform yang fizikal. Shopee, Lazada, apa macam ni, ini adalah platform yang virtual, bukan fizikal. Kita pergi dengan kita log in dalam aplikasi dia, lalu kita pun round kedai. Tengok kedai ni. Puan selalu beli apa Puan di Shopee? Tudung lah katakan. Jadi tengok tudung ni, lepas tu istilah kita tanya orang sebelah, kita baca review dia. Wah, ni 5 star, dia puas hati, kainnya tak panas, apa semua senang gosok. Macam okey je harga. Kita pun tekan, masuk dalam kad. Maksud macam kita kat pasar, masuk dalam bakul. Lepas tu kita pergi kat cashier, itulah check out. So bila kita tekan all the buttons, maknanya kita dah accept offer daripada seller. Seller bila dia buka kedai dia kat Shopee tu, dia sedang offer. Dan yang saya tengok, in fact, daripada satu sudut, jual beli kat Shopee ni lebih, kalau barang dia syariah compliant lah. Kalau berjual beli barang yang haram lah juga. Maksud saya dari segi method dia tu sebenarnya lebih mematuhi syariah. Sebab kita boleh tengok gambar dia dengan jelas, kemudian kita boleh baca review dia. Cuma ada juga kadang-kadang yang seller baru yang belum ada review, kadang-kadang gambar lain, nampak macam besar. Kan ada orang beli kat Shopee kan, nampak gambar besar, bila pakai, ya Allah, kecil lah. Beg tu nampak macam besar. Bila dah sampai lah kecil. Bagi anak tadika pun belum tentu dia nak misalnya. Itu berlaku, boleh berlaku. Tapi yang saya kata adalah kerana dia ada sistem boleh return kan. Kalau misal kata dia bagi defektif, defect yang rosak dan sebagainya, masih kita ada peluang untuk return dan dapat refund. Ini masih selari dengan syarak. Cuma cara tu, secara internet tu uruf baru lah. Zaman dulu tak ada uruf tu. Tapi zaman moden ni, bila ada teknologi komunikasi melalui internet, melalui platform macam tu, maka itu telah membentuk satu uruf baru. Dah jadi satu kebiasaan, bahawa orang yang go through the Shopee punya step tu, dia dah redha untuk berjual beli. Baik. Macam biasa je order Shopee ni. Okey. Kemudian contoh lagi, kita nak makan makanan yang orang lain punya, kita kena dapat izin daripada tuan dia. Tuan dia cakap, sila makan. Tapi dah jadi uruf, bila tuan rumah hidangkan makanan, dia dah izin lah tu. Walaupun dia tak cakap makanlah, minumlah, kan dia dah letak makanan depan kita. Secara urufnya, itu adalah uruf perbuatan, menunjukkan dia telah izinkan. Okey. Kalau uruf perkataan pula, itu adalah yang kebiasaannya. Saya bagi contoh, contoh istilah daging. Kalau di Malaysia, kalau kata beli daging sekilo, apa yang kita beli? Daging lembu lah. Kalau kita beli daging ayam, daging tak? Technically daging, because ayam ada daging, ada tulang. Tapi kalau puan pesan kat suami, bang beli daging sekilo, suami balik daging ayam, panas tak? Aku kira daging. Suami kita pula pandai loya buruk. Dia kata daging lah ni, mana ada tulang dia. Abang beli daging sebenarnya, daging ayam lah. Ataupun daging ikan. Dari segi teknikal dia. Ikan kah, ayam kah, lembu kah, kambing kah, dia ada bahagian daging, dia ada bahagian tulang. Tetapi istilah daging, dari segi uruf, kebiasaan, digunakan at least dekat negara kita adalah beef. Daging lembu. Kalau ayam, dia tak cakap daging. Dia akan kata ayam. Jadi, kalau kita buat kontrak, nak order daging sekian-sekian, lepas tu kita bayar, tiba-tiba dia hantar ayam. Ayam murah sikit, kan? Dia hantar ayam. Dia kata, ni daging, ni daging ayam. Maka, tak dia ambil kira. Kita boleh batalkan kontrak itu. Sebab secara uruf, daging merujuk pada daging lembu. Beza kalau negara Arab, dalam bahasa Arab, lahmun ataupun laham, itu maknanya daging.
Tapi kat sana saya perhati masa saya kat Jordan, kalau sebut laham saja, dan automatik dia akan bagi daging kambing. So, kat sana orang lebih banyak, lebih popular makan daging kambing. So, kalau sebut laham, daging kambing. Kalau nak daging lembu ada, kena sebut spesifik. Laham ijil. Saya nak daging lembu. Kat Malaysia tak perlulah kan. Bagi daging lembu sekilo. Kecuali kalau dia jual macam-macam. Ada daging lembu, ada daging kerbau, ada daging rusa. Itu kena cakap lah nak daging apa. Tapi secara kebiasaan urufnya, istilah daging itu dia merujuk kepada daging lembu di negara kita. Kalau di negara Arab, merujuk kepada daging kambing. Baik. Kemudian kita lihat dua jenis uruf. Satu uruf yang sahih, yang boleh jadikan sandaran dalam bab hukum. Satu lagi uruf yang fasid, yang rosak, yang tak boleh jadi sandaran di dalam hukum. Sebagai contoh, seperti uruf yang mana kalau orang tu buat majlis perkahwinan, mereka memanggil orang ramai juga dan memberi makanan kepada orang ramai sebagainya. Itu uruf yang tak bercanggah dengan syarak. Boleh. Kemudian misalnya mengurus restoran di satu tempat, biasa staf dia akan tanggung makan. Asalnya dalam kontrak tak ada. Kamu kerja kat tempat kami bayar gaji sekian-sekian banyak. Tapi dah jadi uruf dekat tempat tu, kalau kerja restoran je, makna understood. Mesti makan, minum, restoran tanggung. Maka ketika itu diambil kira uruf tu. Kerana tak bercanggah. Tak bercanggah dengan syarak. Apa lagi contoh? Ada orang Melayu yang tak bercanggah dengan syarak. Nak masuk rumah, buka kasut. Itu tak bercanggah dengan syarak. Nak pakai kasut juga tak bercanggah dengan syarak. Tapi ada risiko kotor lah. Jadi oleh itu kena raihkan lah. Kalau kita masuk ke rumah orang yang urufnya dia buka kasut, maka buka kasut. Yang itu termasuk hormati tuan rumah. Walaupun secara spesifik, nak masuk rumah kenalah buka kasut, atau nak masuk rumah kena pakai sekali dengan kasut, tidak ada arahan khusus. Tapi kita ambil kira. Dan kadang-kadang dia tengok pada spesifik. Contohnya, kalau orang tu kata kepada isteri dia, kan ada satu jenis perceraian ni, dia panggil cerai ta'liq. Ta'liq ni dia gantungkan jatuh talak tu ke atas berlakunya satu perkara. Jadi misalnya suami tu kata kepada isteri dia, dia kata kalau kamu keluar dari rumah tanpa izin saya, jatuh satu talak. Dia kata macam itu. Lalu isteri itu keluar ke beranda. Keluar ke beranda. Sidai baju atau apa. Jatuh tak talak? Kena tengok uruf di tempat itu. Adakah beranda masih dianggap dalam rumah, sebahagian daripada dalam rumah, atau dah dianggap keluar dari rumah. Baru ditentukan jatuh tak jatuh talak. Tengok uruf. Adakah di tempat itu dianggap sebahagian daripada dalam rumah, atau dianggap sebagai luar daripada rumah. Baik. Adapun contoh uruf yang fasid, kebiasaan yang rosak, contohnya di setengah tempat misalnya dah ada stand dah. Kalau orang tu bagi pinjam, mesti dia minta bayar lebih. Riba kan. Tak payah cakap lah. Kalau pergi kat kedai pinjaman belesin tu, memang dah understood. Kau pinjam 1,000, takkan kau bayar 1,000 punya. Kau akan bayar lebih. Jadi uruf dah jadi kebiasaan. Boleh tak kita kata, ini dah memang kebiasaan orang sini. Kalau bagi pinjam, memang dia minta lebih. Tak boleh. Uruf tu tak diambil kira. Kerana bercanggah dengan syarak. Kerana syarak mengharamkan riba. Ataupun misalnya kat sini, biasalah kalau sabut hari jadi, kita buatlah macam
judi-judi sikit suka-suka kan, main judi suka-suka lah untuk sambut hari jadi, tak boleh. Kerana judi itu bercanggah dengan syarak. Walaupun dah jadi uruf di situ, tapi nak berdakwah tu cerita lain. Nak berdakwah tu cerita lain. Misalnya, saya dengar daripada seorang tuan guru daripada Kedah, dia kata masa zaman ayah datuk dia berdakwah dulu, orang kampung tu memang suka main judi laga kerbau. Jadi dia terus masuk nak larang, dari segi dakwahnya tu payah. Jadi apa yang dia buat, dia kata kalau nak belaga kerbau boleh, tapi buat dekat dengan surau supaya nanti masuk waktu senang nak semayang. Jadi slow-slow. And then sampai satu masa tu dia cerita tentang kelebihan buat korban, pahala. Masa tu orang tu dah mula lembut, ya. Daripada orang yang kasar, yang dah mula lembut lah dengan dakwah tu. Jadi dia kata yang paling afdal buat korban ni adalah yang binatang yang paling kita sayang. Jadi geng-geng lagu kerbau ni itulah yang paling sayang. Jadi akhirnya buat korban lah. Jadi lamanya terhapuslah amalan berjudi lagu kerbau ni. Tapi dari segi uslub dakwahnya pelan-pelan, gradual. Tapi daripada sudut hukumnya, walaupun itu adalah uruf, belaga kerbau berjudi itu dah jadi adat orang situ, tetap hukumnya haram. Cuma bagaimana pendakwah tu nak ubah supaya masyarakat tinggalkan perkara yang haram tu, ada kalanya terpaksa secara pelan-pelan. Contoh di Indonesia, saya diberitahu oleh guru saya, Fadil Kiai Idrus Hafizahullah Ta'ala, ada satu tempat di Indonesia ni, uruf dia adalah dia akan korbankan anak dara sunti kepada gunung berapi. Kenapa? Dengan kepercayaan bahawa dengan dia campakkan anak dara sunti ke dalam gunung berapi itu akan tidak meletus. Dan uruf ni fasid. Ini bercanggah dengan syarak, bunuh orang kot. Jadi hukumnya haram. Jadi macam mana pendakwah nak buat? Mereka kata macam ni. Dalam Islam, yang boleh menolak bala ni adalah sedekah. Sedekah dia kata dia. Jadi kita bersedekah, kita sembelih lembu. Sedekah pada orang. InsyaAllah ini boleh menolak bala. Tapi masyarakat sana dia macam tak puas. Dia tak bagi sesuatu, so-called sesuatu lah kepada gunung berapi. So nak terus stopkan tu susah. Jadi apa yang pendakwah buat, kata dia, okey, selepas kita sembelih lembu, kepala lembu tercampak dalam tu. Jadi dia rasa puas. Kepala lembu kan jarang orang makan. Maknanya bahagian yang kalau macam tu orang buang. Orang rajin lah nak belah, nak apa. Tapi kalau orang yang malas, kepala ni malas lah, campak je lah. Jadi dia kata, okey, kepala campak. Itu sebagai uslub dakwah sebenarnya. Dari segi hukum tak ada. Nak campak-campak kepala pula, kan? Sembelih, sedekah tu itu syariat. Ya? Sedekah tu satu perkara baik. Dengan buat perkara baik itu, moga-moga Allah jauh daripada bala, letusan gunung berapi dan sebagainya. Tapi ada beza kan antara hukum dengan uslub dakwah. Baik. Kemudian kita pergi kepada syarat. Syarat beramal dengan uruf. Sebab kadang-kadang orang bagi alasan, alah dah biasa dah, ni memang dah jadi praktis lah tempat kita ni ya. Tak boleh ya. Syarat yang pertama untuk sesuatu uruf tu diambil kira adalah tidak bercanggah dengan syarak ya. Misalnya di tempat itu kalau buat majlis kahwin, secara adatnya mesti jemput orang buat tarian apa ya. Jadi tarian sedemikian itu bercanggah dengan syarak. Maka tak boleh. Jadi itu yang kadang-kadang susah juga, yang jenis lampau strict sangat. Oh ni apa ni, nasyid-nasyid semua ni. Tak ada zaman Nabi. Yalah, kan zaman Nabi pun ada orang bernasyid sebenarnya. Daripada dia langsung tidak ada hiburan. Dan memang walimah ni dibenarkan kita berhibur, tapi hiburan yang tidak bercanggah dengan syarak. So kalau dulu dia dengan tari menari tak tutup aurat, ditukar kepada orang buat nasyid. Ini uslub dakwah dan memang berhibur dalam walimah itu dibenarkan, syaratnya tidak bercanggah dengan syarak. Maaf ya, saya sentuh mungkin sesuatu yang ada kaitan dengan
pasukan keselamatan. Antara yang mencabar adalah huruf kebiasaan ambil rasuah. Kalau tak ambil, ada macam kita pula yang pelik pada orang. Sebab orang lain ambil belaka. Misalnya macam tu. Jadi oleh kerana semua orang ambil juga. Itu contoh huruf yang fasid. Sebab rasuah ni haram. Walaupun dah jadi kebiasaan, orang lain semua ambil, tak boleh jadikan alasan untuk kita ambil. Sebenarnya syarat beramal dengan huruf, dia mesti tidak boleh bercanggah dengan syarak. Kemudian, kenalah huruf itu adalah huruf yang memang sudah tersebar, bukan hanya dibuat-buat. Memang perkara itu memang jadi satu adat kebiasaan. Ataupun tidak ada sesuatu yang secara terang-terang membatalkan huruf tadi atau mengubah huruf tadi. Sebagai contoh, dalam satu tempat perniagaan, pasar, biasanya orang jual beli kat situ akan jual beli secara bertangguh. Akan ada buku 35. Understood lah, kalau beli barang kat situ memang akan bayar bulan-bulan. Tak akan bayar cash punya. Dah jadi huruf kat situ. Jadi tak perlu nak kontrak siap-siap. Understood. Kalau beli, akan bayar dalam tempoh 3 bulan misalnya. Tetapi, kalau pihak yang berurus niaga tu, dia terang-terang kata, untuk jual beli ni, dia hendaklah bayar secara tunai. Bayar penuh secara tunai. Kalau dia sendiri sudah mengatakan dia tak nak beramal dengan huruf tu, maka tak bolehlah jadi sandaran. Kalau masuk mahkamah misalnya, pihak tu kata, kat sini memang orang bayar 3 bulan tuan. Ya Arif, kat sini memang dah hurufnya begitu. Yang satu lagi tunjuk, ya betul, saya akui. Tapi kami dah sama setuju bahawa untuk jual beli yang ni, pembeli kena bayar cash. Ini kontrak kami dah sign. Ketika itu huruf tadi, kebiasaan tadi tidak akan diamalkan lagi. Baik. Saya ingat secara kasarnya, kita dah dapat gambaran tentang apa yang dikatakan huruf, kebiasaan, adat sebagai sumber hukum di kalangan para ulama. Dia bukan mutlak. Dia bukan macam Quran hadis. Dia kena tengok dulu. Kalau berlawan dengan Quran hadis, automatik huruf tu tertolak. Kalau masih selari dengan Quran hadis, tak bercanggah dengan Quran hadis, huruf tu diterima. Macam tadilah. Kita biasa huruf kita, daging hanya merujuk pada daging lembu. Tak ada pun dalil khusus. Kalau daging tu, kambing pun daging juga. Ayam juga ada daging juga. Itu tidak bercanggah dengan syarak. Maka kalau sudah jadi kebiasaan, boleh diamalkan. Ataupun saya bagi contoh tadi, macam uniform yang tuan-tuan pakai ni, secara urufnya dah jadi kebiasaannya yang pakai macam ni polis. Mereka boleh berkuasa buat satu peraturan, selain daripada polis tak boleh pakai macam ni. Sebab nanti macam menyamar pula, orang ingat kamu polis padahal kamu bukan. Dari segi hukum asal tak ada masalah. Saya beli sendiri pakai duit saya, suka hatilah saya nak pakai baju saya. Asalnya macam tu. Tapi huruf tadi dia ambil kira. Maka peraturan daripada pemerintah tadi dianggap tidak bercanggah dengan syarak kerana dia berasaskan kepada huruf, kebiasaan. Baik. Kita ada masa 8 minit lagi. InsyaAllah sempat untuk saya sebut tentang sumber hukum yang seterusnya, iaitu fatwa sahabat Nabi. Kalau yang Nabi cakap, itu jelas sumber hukum. Namanya sunnah. Yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi iktiraf, itu memang jelas sumber hukum. Tidak ada pertikaian. Bahkan, kalau ada yang tolak sunnah itu, bahaya. Pernah dulu difatwakan, orang yang menolak hadis, anti hadis, itu sebagai murtad. Sebab dia kata nak pegang Quran je. Tolak hadis. Itu jelas. Hadis sumber hukum. Tapi bagaimana pula kalau yang sahabat Nabi berfatwa? Adakah ianya sumber hukum ataupun tidak? Baik. Siapa dia sahabat Nabi? Di sisi majoriti para ulama, yang dikatakan sahabat Nabi ni orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, itu satu. Yang kedua, beriman dengannya. Dan yang ketiga, berjumpa dengan Nabi SAW. Ada yang hidup zaman Nabi, berjumpa Nabi, bersembang dengan Nabi, tapi tidak beriman. Abu Jahal sahabat Nabi kan? Musuh Nabi, bukan sahabat Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman. Ada juga
yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW, tapi tak jumpa dengan Nabi. Itu juga tidak dipanggil sahabat. Misalnya, Sayyidina Uwais Al-Qarni, rahimahullah ta'ala. Uwais Al-Qarni ini tabi'in. Padahal, dia hidup masa Nabi masih hidup. Tapi takdir Allah, dia tak berjumpa dengan Nabi. Sebab dia masa itu sibuk jaga ibu dia. Jadi, hasrat dia nak jumpa Nabi itu terhalang. Dia dahulukan jaga ibu. Bayangkan ya. Mana, jumpa Nabi ni satu benda besar. Tapi rupanya jaga ibu ni besar lagi. Kita kiaskan kalau dengan benda-benda lain, kadang-kadang kita tolak permintaan ibu kita tu dengan benda urusan-urusan yang kita rasa besar. Apa urusan lebih besar daripada berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa urusan lebih besar daripada jihad misalnya? Tapi dalam keadaan biasa, kalau ibu tak bagi keluar jihad, kena dahulukan ibu untuk jaga ibu dalam keadaan biasa ya. Kalau dalam keadaan negara diserang, dah jadi fardu ain, itu cerita lain lah. Baik. Jadi beliau bukan sahabat. Walaupun beliau hidup zaman Nabi dan beliau beriman kepada Nabi SAW, tapi beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi seperti yang masyhurlah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Allah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Jadi apabila Nabi SAW dah wafat, para sahabat mereka menerangkan hukum hakam kepada umat Islam. Ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini macam ni cara bagi faraidnya macam ni. Ada kalanya mereka sepakat. Semua sahabat Nabi fatwa sama. Itu namanya ijma'. Jadi ijma' kita dah bincang, wajib ikut. Apatah lagi ijma' sahabat Nabi. Lepas tu hati-hati dalam bab solat tarawih, ada orang bising kata dia jangan buat 20 kata dia. Jangan buat 20 rakaat. Buat 8 ikut cara Nabi. Loh. Yang buat 20 rakaat tu semenjak daripada zaman sahabat. Sebenarnya daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak ada satu orang pun bangkang. Dah ijma' sahabat Nabi tarawih itu 20 rakaat. Kalau kamu tak nak buat 20 tu cerita lain. Tarawih ni tak buat langsung pun tak berdosa kerana hukumnya sunat. Tapi mengkondem 20 rakaat itu bahaya. Kamu mengkondem apa yang telah disepakati oleh para sahabat. Tapi bagaimana kalau sahabat sama sahabat juga khilaf ya? Ulama ni fatwa macam ni, ulama sahabat ni fatwa macam lain pula ya. Ketika itu berlakulah perbincangan di kalangan ulama, adakah fatwa sahabat Nabi ini boleh menjadi sumber hukum atau tidak. Baik, jadi ada pendetailan ya tentang fatwa sahabat Nabi ni. Kok ada orang kata ini tak ada dalam Quran hadis, dia tak ada dalam Quran hadis. Tapi ulama merujuk kepada fatwa sahabat. Tidak kata kita tak perasan. Jadi fatwa sahabat ni, kalau yang bersangkut paut dengan perkara yang tak boleh didapati dengan cara berfikir, ya, ataupun dengan secara dia berijtihad. Maksudnya, contohnya, sahabat berfatwa membabitkan perkara yang ghaib, tentang ada pahala, tentang ada macam ini balasannya. Itu kan benda ghaib. Jadi yang macam itu dianggap sahabat bercakap kerana dengar daripada Nabi. Sebab benda tu tak boleh dengan fikir. Benda tu mesti dengan jalan wahyu. Cuma sahabat tak katalah Nabi bagi tahu macam ni. Kalau sahabat bagi tahu ini Nabi SAW bersabda macam ni, itu senang, itu hadis. Tapi sahabat sendiri cakap, dia macam ni macam ni. Kalau buat macam ni, ini pahala dia. Sahabat jangan cakap. Tapi pahala ni kan mana boleh pakai fikir-fikir. Ini kan tentu dengan jalan perkhabaran. Maka itu dianggap sebagai sunnah. Walaupun asalnya itu percakapan sahabat Nabi. Jadi, bila dianggap sebagai sunnah, maka itu adalah satu sumber hukum. Contohnya, kata-kata daripada sebagian sahabat Nabi, bahawa sekurang-kurang mahar adalah 10 dirham. Macam mana tak 10 dirham tu? Tentu dah ada perkhabaran daripada Nabi. Jadi itu dianggap sebagai sunnah. Kemudian yang kedua, kalau fatwa sahabat Nabi itu semuanya sepakat, maka itu adalah sumber hukum. Tapi dia akan datang di bawah nama ijma'. Ya? Macam kita sebut tadilah. Ya? Salat tarawih 20 rakaat, itu ijma'. Ataupun azan Jumaat 2 kali. Bila Sayyidina Uthman berfatwa azan Jumaat 2 kali, tidak ada yang bangkang. Itu namanya ijma' sukuti, ya? Implied consensus. Baik. Next, insya-Allah kita akan lihat perbincangan tentang fatwa sahabat Nabi yang
tidak dianggap sebagai hujah yang mengikat, ya, iaitu apabila sahabat sama mereka khilaf. Contohnya pewarisan datuk. Kalau bapa senang, kalau bapa hidup, adik-beradik tak dapat. Kalau bapa dah tak ada, yang ada hanya bapa kepada bapa, adik-beradik si mati dapat ke tidak? Ini ulama khilaf, ya. Di kalangan mereka, di kalangan sahabat Nabi pun khilaf. Jadi ini yang kita akan bincang insya-Allah dalam kuliah akan datang. Kita dah hampir di jam 11. Saya hentikan dulu setakat ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama naqtarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.